Bagaimanakah usaha mereka nak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini? Hashtag kerajaan YDPA ini. Now, saya nak bagi tahu satu perkara, mereka akan melakukannya dengan dua cara. Mereka akan melakukannya dengan dua cara. Cara yang pertama, mereka, dan cara ini dia kena sekaligus. Dia kena maksudnya berjalan seiringan. Cara yang pertama yang akan mereka lakukan, 19 hari bulan 12 ini adalah sidang pertama Parlimen akan berlangsung, dan perkara pertama yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lakukan adalah dengan mengadakan usul undi percaya. Itu perkara pertama yang Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lakukan, dengan mengadakan usul undi percaya. Nah, dalam usul undi percaya ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim akan meminta ahli-ahli parlimen mengundi sama ada beliau akan jadi dipercayai untuk menerajui negara ini sebagai Perdana Menteri atau tidak. Lepas itu, baru beliau akan kemukakan siapakah kabinet-kabinet di dalam kerajaan beliau. Lepas itu, barulah akan membentangkan bajet yang hendak dibentangkan. Itu yang pertama. So, itu cara pertama. So, caranya adalah mereka sedang sekarang ini berbincang, merancang untuk memastikan bahawa Anwar Ibrahim tidak mendapat majoriti di dalam undian tersebut. Itu yang mereka akan pastikan. Pelbagai benda sekarang ini ditawarkan, pelbagai tawaran sekarang ini dilakukan untuk memastikan perkara itu berlaku. Hari ini saya tengok video, dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni menawarkan macam-macam. Anwar tak tawarkan macam-macam. Itu titah yang di-Pertuan Agong. Sekarang ini mereka akan memastikan Anwar akan dimalukan di dalam parlimen apabila undi tidak percaya itu dilakukan. Dia tak akan buat undi tidak percaya. Apabila undi percaya itu, Anwar kalah. Benda ini mereka lakukan kepada Peja dahulu. Pada masa itu, UMNO, Barisan Nasional, buat satu undi percaya kepada Peja. Peja luluskan. Peja, bangang betul budak ni. Luluskan. Dah lah luluskan, buat undian kalah. Terus beliau jatuh, dilantik orang lain jadi Perdana Menteri. Dia Menteri Besar Perak pada waktu itu. Nah, langkah kedua yang mereka lakukan adalah dengan terus mengemukakan SD, Statutory Declaration, akuan berkanun yang menyatakan bahawa mereka mempunyai majoriti. Itu yang mereka akan lakukan immediately. Jadi dikatakan ada 10 orang di dalam Barisan Nasional sekarang ini menyokong Perikatan Nasional untuk nak jadi Perdana Menteri. Namun begitu, apa yang saya boleh nyatakan, dia macam ni tuan-tuan. Apabila GPS mengatakan bahawa mereka bersetuju untuk bersama kerajaan yang di-Pertuan Agong ini menjunjung titah yang di-Pertuan Agong, maka kalau sekiranya 10 itu menarik sokongan, tidak memberi kesan apa-apa kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, melainkan tiba-tiba dikatakan semua GPS pun tak sokong, BN 10 orang tak sokong. Yang tu akan ada efek. Namun begitu kita kena sedar di dalam GPS itu sendiri, daripada 22 ahli parlimen mereka, lebih kurang dalam hanya 10 sahaja yang menyokong, yang dikatakan sebelum ini menyokong kerajaan Perikatan Nasional. Selebihnya sebenarnya mereka tidak memberi apa-apa sokongan kepada Perikatan Nasional, kerana Perikatan Nasional ada PAS di dalamnya, dan PAS ni adalah parti ultra Islam agama yang dilihat sebagai mengancam agama lain di negara ini. Jangan tak tahu. Sekarang ini rakyat Malaysia yang bukan Islam rasa terancam kalau sekiranya PAS itu memerintah. Dan jangan pernah termakan dakwah PAS. PAS memerintah, bukan Islam memerintah. Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun Islam juga. PAS memerintah, bukan Islam yang memerintah. PAS memerintah, itu pemerintahan PAS, bukan pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam tidak macam tu. Pemerintahan Islam tidak bagi duit, lepas tu minta kita bersumpah pergi undi PAS. Tak ada. Itu bukan kaedah pemerintahan Islam. Okey? Itu yang kita kena tahu dan kita kena sedar. Sebab itu, ada yang mempersoalkan hari ini. Dia kata bahawa kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan YDPA ini, hashtag kerajaan YDPA ini sebenarnya tidak sah, dia kata. Yang sebenarnya sah adalah kerajaan minoriti. Now, adakah benar sah atau tidak sah? Saya kata semua kerajaan itu tidak sah. YDPA ke, perpaduan ke, minoriti ke, apa ke nama yang kerajaan kita sebut ni, semuanya sebenarnya tidak sah, sehinggalah disahkan oleh mana pun tuan-tuan? Oleh parlimen melalui undi percaya. Itu yang sebenarnya. Kerajaan kalau dia kata tidak sah, maka kerajaan Muhyiddin Yassin sebelum ini pun sebenarnya tidak sah. Kenapa kerajaan Muhyiddin Yassin tidak sah? Kerajaan Muhyiddin Yassin dan juga kerajaan Ismail Sabri tidak pernah disahkan
oleh oleh parlimen melalui undi percaya ataupun tidak percaya. Itu perkara yang sangat jelas yang kita ketahui bahawa perkara ini tidak pernah dilakukan. Sebaik saja, saya ingat lagi pada waktu itu 29 hari bulan Februari 2020. Pada waktu itu Barubian memegang plangkat menulis 114. Barubian adalah orang yang ke-114 yang menyatakan sokongan kepada Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri pada ketika itu. Tetapi sudah terlewat kerana Yang di-Pertuan Agong telah mengeluarkan satu surat menyatakan bahawa Perdana Menteri adalah Muhyiddin Yassin. So pada waktu itu kita gesa Muhyiddin Yassin buka parlimen, buat undi tidak percaya atau undi percaya pada waktu itu. Beliau langsung tidak berani melakukannya. Tak berani, tuan-tuan. Now, sekarang ini, kalau betul kerajaan Perikatan Nasional ini mempunyai majoriti, kita lawan di dalam parlimen. Kita lawan gentleman dalam parlimen. Usul undi percaya akan dilakukan di dalam parlimen. Usul undi percaya akan dilakukan di dalam parlimen pada 19 hari bulan 19 hari bulan 12 2022. So kita pada waktu itu kita akan saksikan siapakah yang derhaka, siapakah yang taat kepada raja. Siapakah sebenarnya yang cuba nak menjatuhkan kerajaan YDPA, kerajaan perpaduan yang disebutkan ini. Atau mereka hanya orang kata manis mulut di bibir saja, tuan-tuan, tetapi hakikat dalam jiwa raga mereka, mereka hanya nak kuasa, nak jadi jawatan, nak sakau, itu yang mereka nak. Ketakutan besar yang mereka nak risaukan sekarang ni adalah persoalan daripada mana datang duit dana pilihan raya mereka yang begitu banyak. Bayangkan, tuan-tuan, viral hari ni kan. Viral hari ni, apa orang kata, semalam ke, hari ni ke, yang video bagi duit, angkat sumpah. Wallahi, saya bersumpah bahawa saya akan mengundi PAS. Saya akan mengundi PAS di dalam pilihan raya kali ini. Lepas tu bagi duit. Wallahi. Now, yang sah ke tidak sah sumpah tu, apa hukum dia, itu kita tolak tepi. Now, soalan saya, daripada mana dia dapat duit tu? Takkan dia bagi seorang RM50? Orang ramai datang ni. Takkan jauh-jauh datang untuk RM50 je. Ambillah RM200, tuan-tuan. Ambillah RM200. Cerita pun tak tahu berapa lah. Ambillah RM200. Kalau tengok daripada satu video tu dalam RM200. Kalau yang saya kira-kira dalam kawasan itulah yang datang itu, mungkin ambillah dalam 200 orang. RM200 kali 200 orang itu dah RM40,000, tuan-tuan. Itu dah RM40,000 untuk satu tempat. Saya tak tahu tempat-tempat lain bagaimana. RM40,000 tu, dana kami pilihan raya pun lebih kurang jumlah tu je. RM40,000, RM50,000. Satu pilihan raya, bukan sekali bagi, tuan-tuan. Bukan sekali bagi. Bukan sekali bagi tu. Pun jumlah itu. Mana dia dapat duit tersebut? Ini bukan cerita bersatu, ini cerita PAS ni. Kan? PAS sakau daripada mana duit tersebut? Kami pun tak berani nak bagi. Kita bagi, orang kata apa, yang petugas pada hari tu pun, kira-kira kita bagi-bagi, dapatlah ringgit-ringgit, tuan-tuan. Adalah ringgit sikit untuk dia orang. Alhamdulillah lah. Tak adalah teruk sangat. Adalah, kita kata. Cukup-cukuplah kita bagi-bagi semua. Saya sendiri pun tak dapat apa. Tak apa. Kita pun keluar duit. Tak ada isu. Poinnya adalah, kat mana dia dapat duit tersebut. Sebab itu ada yang mula mempersoalkan berkenaan dengan 600 bilion dana. 600 bilion dana itu. Dana apa, tuan-tuan? Kita cerita pasal dana COVID. Dana yang dikeluarkan sewaktu darurat. Kenapa tidak dipersoalkan? Ada yang kata, tak is, dia dah beli barang ini, barang itu. Tak apalah, kalau dia beli tak ada isu. Dan kalau betul dia beli, tak ada masalah. Oh, telah dibawa ke PAC, telah dibincangkan, telah dibentangkan. Okey, kita tengok. Sebab saya tak pernah baca lagi laporan PAC tersebut. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tapi to be honest, saya sendiri tak pernah baca laporan PAC tersebut. And I hope benda ini akan dibawa ke hadapan. Saya harap Perdana Menteri yang baru ini selesai dan seusai apa orang kata jawatan mereka, apa orang kata di dalam menentukan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri pada 19 hari bulan nanti. Pada waktu itu kita akan kita terus saksikan apakah jawapan kepada persoalan-persoalan nanti yang kita kemukakan. Itu yang kita betul-betul nak dengar nanti, insya-Allah. Itu yang kita nak dengar. Daripada mana dia dapat dana tersebut? Tiba-tiba parti PAS yang kita tahu yang tidak ada dana, yang guna tin Milo, tiba-tiba sekarang ini boleh berkempen gila-gila. Gila-gila, tuan-tuan. Ini bukan cakap, ni bukan tak payah tengok lah, tuan-tuan tengok sendirilah. Bendera PN tu penuh, kita kata. Dan sebenarnya mereka berharap dengan dana yang ditabur itu mereka boleh menang dalam PRU kali ini.
tetapi mereka gagal dalam memenangi PRU kali ini dan akhirnya Pakatan Harapan menang dalam PRU kali ini. No, balik bercerita, adakah kerajaan YDPA ini kerajaan yang sah? Saya dah jawab tadi. Jawapan saya mudah saja. Sah atau tidak sah ditentukan di dalam parlimen. YDPA hanyalah di situ sebagai arbitrator, sebagai orang tengah yang menyusun atur, sebagai orang kata apa? Sebagai inquisitor, atau boleh buat macam itulah. Sebagai orang yang mengatur, susun, lepas tu dia kata, okey, nak tentukan keabsahan, masuk ke dalam parlimen, tentukan dalam parlimen nanti. So, bila dalam parlimen sudah ditentukan, kita akan pastikan bila dah ditentukan dalam parlimen, dah tak ada dakwa-dakwi dah. Dah tak ada dakwa-dakwi. So, ini kerajaan yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Bukan kerajaan yang Anwar mahu, bukan kerajaan yang Pakatan Harapan mahu, bukan kerajaan yang Barisan Nasional mahu, bukan kerajaan yang GPS mahu. Kita sekarang ini sudah memikir, dah nak kena fikirlah, nak move forward ni, 5 tahun lagi ni. Pilihan raya dah habis, nak move forward dah ni. Kita dah move forward, tak apa. Kes akan diteruskan, kes Lim Guan Eng diteruskan, kes Zahid Hamidi diteruskan. Bulan Disember ini keputusan kes beliau, bersalah atau tidak bersalah. Itu tidak masalah. Kita teruskan. Tetapi dalam masa yang sama, jangan pernah kita kata bahawa kita akan lupakan mereka-mereka yang menyakau-menyakau sebelum ini. Jangan. Sebab bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia tak perlu campur tangan pun. Dia tak perlu bagi arahan pun. Apa yang perlu dia buat, apa beliau buat, ialah dia lantik orang yang betul di posisi yang betul, bagi kebebasan mereka untuk nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka, biar mereka melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Dan insya-Allah, kalau ada kesalahan, tangkap. Dan kalau tidak ada kesalahan, kenapa pemimpin-pemimpin ni nak takut kepada kesalahan-kesalahan tersebut? Faham?